Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Hanayo akan saman 1 bilion kepada pihak-pihak tertentu yang berusaha tak habis-habis, berusaha tak berhenti-henti, memfitnah dan merosakkan nama baik beliau? Terkini, terkejut dengan ucapan menghasut, ramai harap Hana saman ustaz aktivis ini. Ada netizen yang memberikan cadangan supaya Hanayo berikan saja saman 1 bilion kepada ustaz aktivis ini. Apa cerita? Orang ramai berharap Menteri Belia dan Sukan Hanayo mengenakan tindakan undang-undang terhadap seorang aktivis bergelar ustaz yang disifatkan menghasut rakyat. Pengerusi Persatuan Kebajikan Seplas Pulau Pinang Muhammad Sopian Muhammad Zain menerusi sedutan ucapannya yang tersebar di media sosial mengaitkan buku Becoming Hana, A Personal Journey. Hanayo menggunakan jawatan, kata beliau, jawatan sebagai ahli parlimen. Pusat Khidmat Ahli Parlimen digunakan untuk apa? Soal beliau, dan beliau jawab sendiri dengan mengatakan, beliau mengatakan bahawa dia juga mengatakan bahawa untuk menyampaikan dakwa Sopian lagi yang pernah menjadi antara panel dalam program anjuran PAS Pulau Pinang itu. Dia juga baru-baru ini menerusi hantaran di Facebook mengecam kerajaan Madani yang disindirnya cukup cerdik, menggunakan semua atas jenama agung, serta menuntut Datuk Seri Najib Razak diberi penahanan rumah. Rata-rata menyifatkan kenyataan individu yang pernah tular kerana tidak puas hati terhadap pihak berkuasa berhubung isu warga asing berniaga di sekitar Pasar Selayang, Selangor itu sebagai keterlaluan. Antaranya, seorang TikTokers iaitu Taufik Iskandar yang mengingatkan bahawa buku Hanayo itu telah diterbitkan sejak tahun 2014 ketika PAS bersama DAP dalam Kerajaan Negeri Selangor. Tiada masalah pun ketika itu, kata beliau. Kenapa sekarang ada masalah pula? Sejak tahun 2014 sampai sekarang, berapa ramai orang Islam yang dah terikut dengan Hanayo masuk Kristian bidasnya yang meraih hampir 1,000 komentar yang majoritinya bersetuju dengan pendapat beliau. Isu buku Hanayo yang merupakan kisah dan perjalanan peribadi ahli parlimen segambut berkenan dilihat konsisten menjadi tunggangan pihak pembangkang. Malah, terdapat pensarah di Universiti Awam antara lain mendakwa pemimpin DAP tersebut berniat untuk mengubah Malaysia menjadi negara Kristian. Mengulas lanjut, Taufik mempersoal sama ada keimanan individu yang membantah buku Hanayo itu tergugat. Kenapa kalau dia berdakwa dekat kamu tergugat ke soal beliau? Saya nak tanya kamu ada iman ke tidak? Soal beliau lagi. Itu Tuhan dia, itu cara dia. Kita ada Tuhan kita ada iman, kita ada otak dan akal. Ke kamu saja politikkan isu ini dan tambah minyak soal TikTokers itu lagi. Saya haraplah, kata beliau, polis ambil tindakan pada Sopian ini kerana menghasut desaknya lagi. Apa pula pendapat anda? Tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pengakuan paling luar biasa daripada Najib. Kali ini, dia kena mengakui akhirnya. Najib mengakui guna bantuan Jolo walaupun curiga tindak tanduknya. Ramai netizen kata, dulu Najib cakap lain, sekarang cakap lain. Mahkamah punya cerita. Najib mengakui dia guna bantuan
Jolo walaupun curiga tindak tanduknya. Ada netizen yang kesianlah dengan Najib. Kata mereka, kesiannya Najib kalaulah dia tahu dulu dan kalaulah dia bertindak cepat dan segera, dia sudah mula curiga, tidak ikut hati, ikut kepintaran dan ikut akal, pasti dia tidak akan mengalami masalah. Tapi bila dia sudah terlanjur, walaupun curiga, diteruskan juga, maka itulah masalahnya. Dan mungkin juga kata netizen, kalaulah Najib ini suka bertanya dan ikut mungkin nasihat orang yang tepat, mungkin Najib tidak akan terjerumus daripada masalah besar ini. Sekarang Jolo tak jumpa lagi. Sekarang Jolo belum ditangkap lagi. Yang meringkuk adalah Najib. Yang meringkuk di penjara Najib sendiri. Kalaulah Najib tidak terjerumus, tidak terpengaruh dengan apa yang Jolo buat, pasti dia tidak masalah. Tapi itulah kesilapan Najib. Walaupun sudah curiga dengan tindak tanduknya, dia juga mengakui guna bantuan Jolo. Datuk Seri Najib Razak mengakui di Mahkamah Tinggi di Putrajaya hari ini bahawa beliau tetap menggunakan bantuan ahli perniagaan dalam buruan Jo Leak Tu Jo dalam usaha mengukuhkan hubungan dengan Arab Saudi walaupun mempunyai perasaan curiga dan tidak selesa terhadap lelaki itu. Bekas Perdana Menteri itu turut mengakui pernah mendapat peringatan daripada pengerusi kumpulan The Edge Media, Tan Sri Tong Koi Ong, yang memaklumkan kepadanya bahawa Jolo atau nama sebenarnya Low Tiok Jo telah menyeleweng dana 1MDB. Ketika disoal balas timbalan pendakwa raya Muhammad Mustafa P. Kunealam, Najib bersetuju bahawa Tong yang memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-43 dalam perbicaraan kesnya, Najib pernah menyuarakan kebimbangan dan perasaan curiga terhadap Jolo dalam satu pertemuan di kediaman Najib pada 6 Mac 2015. Pada prosiding sebelum ini, Tong berkata semasa pertemuan itu, beliau mengusulkan agar Najib mendakwa Jolo kerana wang sebanyak 700 juta US dollar milik 1MDB telah dipindahkan kepada Goodstar Ltd, sebuah syarikat milik Jolo. Muhammad Mustafa bertanya kepada Najib, Datuk Seri setuju? Peringatan daripada Tan Sri Tong ini menambah lagi rasa curiga dan membuatkan Datuk Seri tidak selesa dengan Jolo. Najib menjawab, ia setuju. Mustafa bertanya lagi pada tahun 2015, kecurigaan terhadap Jolo memuncak namun masih tiada sebarang tindakan diambil ke atasnya. Najib menjawab, ketika itu saya menunggu laporan siasatan berkenan 1MDB daripada agensi-agensi berkaitan, tetapi tidak ada pun, kata Najib. Najib turut ditanya mengenai tindakan beliau yang tidak cuba untuk menjauhkan diri dan tidak berhubungan dengan Jolo, memandangkan tindak tanduk lelaki tersebut ketika itu telah dicurigai. Muhammad Mustafa mencadangkan dengan tidak menghindari Jolo, Najib telah melanggar perkara 8 Kod Etika Anggota-Anggota Pentadbiran 1997 yang antaranya menyatakan, anggota pentadbiran dan ahli parlimen hendaklah sentiasa mengesan pengurusan kewangan pertubuhan-pertubuhan yang mereka pimpin supaya tidak berlaku salah laku yang boleh meletakkan kerajaan dalam keadaan serba salah. Bagaimanapun Najib tidak bersetuju dengan cadangan itu dan berkata beliau tetap menggunakan bantuan Jolo kerana beliau mempunyai matlamat untuk dicapai demi kepentingan negara. Sementara itu, Najib berkata beliau percaya Jolo mempunyai hubungan baik dengan Arab Saudi kerana terdapat satu insiden Jolo memberitahunya bahawa Najib kemungkinan akan menerima darjat tertinggi daripada almarhum Raja Abdullah selepas lawatan rasmi selama 4 hari pada tahun 2010. Muhammad Mustafa berkata hal ini menunjukkan Najib bergantung kepada maklumat yang disampaikan oleh lelaki itu. Najib menjelaskan Jolo tidak berperanan dalam penganugerahan itu tetapi mendapat maklumat daripada anak Raja Abdullah yang dikenali sebagai putra Turki. Saya ada dengar saya akan menerima anugerah itu tetapi saya tak dapat pengesahan daripada duta kita di sana, Arab Saudi. Jolo tahu kerana dia ada hubungan istimewa dengan keluarga diraja dan penganugerahan tersebut memang berlaku, katanya.
Pada 30 Oktober tahun lepas, Hakim Datuk Colin Lawrence Quera memerintahkan Najib membela diri selepas memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes prima facie terhadapnya. Apa pula komen anda untuk isu kali ini? Perbicaraan bersambung pada 20 Januari ini. Saudara, apa pula komen anda untuk isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda.